2, 1, go. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke show Senang Start. Hari ini kita nak bagi sedikit macam mana pendedahan ataupun pencerahan tentang Senang Start. So jadi hari ini anda akan dihiburkan dengan saya, Leroy Shah, sebagai host anda untuk hari ini, dan Artis juga jemputan. hari ini kita ada artis jemputan. Nama dia Fitri Roji. So kami ni dari tim Senang Start, dan hari ini kita akan fokus dengan soalan-soalan yang ramai asyik tanya pasal Senang Start lah. So hari ini Fitri akan menjawab semua persoalan-persoalan yang korang ada dekat sana. Jadi so Fitri, sila kenalkan diri lah sedikit tentang awak. Assalamualaikum semua, saya Fitri Joroji. Asal saya dari Sarawak. Kami adalah tim Senang Start. So, sedikit pasal saya merupakan salah seorang founder Senang Start. Apa Senang Start tu nanti kami akan ceritakan. So, background saya merupakan salah seorang graduan perniagaan di University of Nottingham, dan bersama saya Leroy Shah merupakan seorang graduan dari mana tu, Leroy? Saya merupakan boleh jadi boleh cakap ni lah rocket scientist lah, tapi kita lari bidang sikit. Maklumlah kalau satu hari nanti Malaysia ada rocket agency ke, so korang tunggu lah muka kita orang semua yang akan start benda tu. So ada kembar roket. Yes, betul. Okay, kita lari topik sikit tapi tak apa. So, Leroy merupakan graduan daripada negara Rusia. Yes. Jadi kita buat Senang Start. Okay, Roy, jangan bazir masa. Jom kita pergi agenda kita hari ni. Okay, so first kali rasanya soalan yang anda semua mungkin tak adalah nak bertanya sangat, tapi kalau soalan ini dijawab, dia akan bagi lebih idea yang konteks yang betul lah sikit kepada Senang Start ni. Jadi saya nak tanya, apa cerita ataupun ilham di sebalik kita start Senang Start? Fitri sebagai founder, so memang orang yang sesuai lah untuk jawab soalan macam ni. Okay, soalan yang cukup mas, Leroy. So, cerita asalnya saya tubuhkan satu syarikat, nama dia Website Artisan. Still ada. Tapi Website Artisan ni kepakaran kami adalah membantu syarikat-syarikat besar untuk buat corporate website. So bila kita cakap pasal corporate website, benda ni nak buat satu corporate website satu proses yang makan masa yang lama. Dan bila syarikat dah start grow, kita start dapatkan pelanggan-pelanggan service provider. And benda yang kita perasan, sekiranya kita buat website dengan cara yang sama, untuk service provider kecil ni, untuk dapatkan sebuah website, dia akan ambil masa yang lama. Sebab secara khasnya, kalau kita buat satu website yang unik untuk brand tersebut, dia akan ambil masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan boleh jadi panjang. Dan kita perasan service provider tak ada masa tu. So setiap kali kita cakap dengan diorang, proses ni akan ambil masa selama ni, kos yang akan makan banyak ni, kebanyakan service provider akan cakap, oh tak apalah, kita tak ada banyak masa untuk tunggu sebab kita nak start buat marketing, kita nak start buat semua kempen ni disendat. So daripada situ terdetiknya, kalau kita buat satu servis spesifik untuk bantu servis provider. Orang-orang yang kerja diorang adalah dia terima tempahan dan diorang pergi tunaikan servis tu. Sama ada ni contohnya cuci rumah, servis
kewangan, servis accounting, servis di mana orang bayar in exchange of kita punya servis lah. So tersitulah terdetiknya nak buat satu produk ni khas untuk bantu servis provider. Dan daripada situlah kami datang dengan nama Senang Start, mana kita menyenangkan servis provider untuk start bisnes diorang. Sebab kita tahu zaman pasca COVID ni ramai yang nak buat website, tapi proses nak buat website itu kebanyakan tak tahu dan kebanyakan yang mengambil masa yang lama. So kita punya, apa yang kita cuba bawakan dengan Senang Start ni, satu servis yang memudahkan korang dapatkan website secepat 2-3 hari. Maksudnya, korang masuk, korang bagi tahu apa kita nak, and then sebabkan kita ada background dalam buat banyak website, kita akan ambil mana contoh design yang sesuai dengan requirement korang, and then tunjuk dengan korang berserta dengan brand-brand korang, and bila korang happy, korang cakap, okay, let's proceed, kita buat 2-3 hari siap. So, ini memudahkan korang untuk go to market, untuk buat marketing, untuk start buat campaign, untuk start tarik pelanggan ke perniagaan korang. So, itulah Senang Start. Menarik. So, part yang menarik Fitri cakap dekat sini is boleh dapat Senang Start dalam masa 2 ke 3 hari. So, kepada yang di luar sana tu yang pernah nak dapatkan website, rata-ratanya rasa memang dengar okay, sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam Fitri cakap tadi. So macam mana Senang Start ni boleh buat benda tu dalam masa yang 2-3 hari? Apa yang beza dia Senang Start dengan yang lain? Okay, so apa yang approach kita dengan Senang Start is kita dah sediakan framework. So framework ni merupakan senang kita jalan kerja yang sistematik yang kita dah buat untuk membolehkan orang dapat result tu dengan cepat. So dalam konteks Senang Start, apa yang telah berlaku adalah tim design kami telah menyediakan banyak template, framework berdasarkan industri, di mana daripada sini sekiranya ejen takaful datang, masuk cakap nak buat website, berdasarkan industri diorang, kita dah ada framework design, framework copywriting untuk mempercepatkan proses tu. Dan bila ada framework ni, apa yang berlaku adalah sebagai seorang klien, orang tak payah fikir, oh, aku nak dia macam ni sikit lah, aku nak macam tu lah, section ni macam tak cun lah. So kita dah sediakan benda tu awal-awal, disebabkan pengalaman kita orang buat website untuk company-company lain. So kita dah ada semua, kita panggil tool-tool tu untuk at the end of the day mempercepatkan proses pembikinan rekaan design ni. So itu yang membolehkan kita orang deliver sebuah website dalam masa 2-3 hari. Website yang nampak professional, yang user friendly, yang boleh convert. So dia bukan sahaja website yang, sebab ada sahaja servis yang murah di luar sana yang korang boleh dapat website sejam 2 jam. Tapi apa yang dia bagi adalah satu template yang mungkin tak kena dengan industri korang. Kami spesifik berdasarkan industri itu, kita ada kita punya framework sendiri yang kita buat in-house. Kita bukan ambil daripada orang lain. So itulah kelebihan pembawakan brand Senang Start. Menarik. So Senang Start ada framework copywriting dengan framework design. So jadinya maksudnya korang basically Senang Start akan gunakan framework tu untuk buat website yang boleh bantu kita dapatkan website dalam masa 2-3 hari. Jadi like apa industri yang Senang Start dah ada framework tu? Yang paling banyak sampai yang semualah yang Senang Start ada. So kita orang start daripada bulan 11, bulan 10 tahun lepas.
Dan semenjak itu industri-industri yang kita dah tolong, industri on-demand services ni adalah servis ke rumah, di mana klien kita buat servis sebagai contoh servis potong rambut ke rumah, servis potong rambut lah. Dan kita juga ada tolong syarikat-syarikat insurans untuk buat satu website yang membolehkan diorang terima order, terima appointment. Selain itu, kita juga ada klien dalam bidang dropship. So diorang ni merupakan reseller, stockist untuk produk-produk yang diorang bawa lah. So, apa yang korang nampak, industri-industri ni merupakan industri yang kita panggil industri service provider. Orang masuk, dia bayar, kita bagi servis. Kenapa, apa beza industri service provider dengan e-commerce? E-commerce is di mana orang beli dekat website tu, orang bayar, and then macam Shopee, Lazada, korang ship lah, orang postkan benda tu ke diorang. Orang untuk service provider, orang-orang yang buat servis. Sebab kita tahu orang-orang yang buat servis tak ada masa nak. Nombor satu, masa tu sangat penting. Dia orang tak ada masa nak betulkan website, buat website, maintain website. So servis Senang Start ni adalah untuk player service provider, orang-orang yang bagi servis. So tu adalah kita punya target audience kita untuk brand Senang Start ni lah. Jadi bila Fitri cakap pasal masa kan, so sebab yalah kita memang team yang buat website dah berapa tahun, memang tolong macam-macam bisnes buat website. Jadi proses nak buat website tu memang betul lah sangat lama. Lepas tu kita memang banyak communicate dengan klien, buat meeting, tak habis-habis meeting. Lepas tu nak tunggu dari klien nak approve. So macam Fitri cakap, klien tak ada masa untuk nak fikir semua benda ni. Jadi kalau orang di luar sana deal dengan Senang Start, apa je yang kita Senang Start perlu kan dari klien? Berapa banyak masa yang Senang Start perlu daripada side klien untuk Senang Start tahu apa nak buat untuk klien? Okay. So sebelum saya sentuh pasal proses tu, saya nak bagi tahu servis Senang Start ni, yes, kita walaupun kita cakap untuk service provider, tapi untuk service provider yang appreciate masa. Ada je service provider yang datang ke kita orang yang nak buat website full on. Maksudnya dia tak kisah spend sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sebab dia ada masa, dia ada duit. Ni untuk orang yang nak website. Kenapa perlu website sekarang ni sangat penting. Dia sebagai kedai online, kebanyakan kedai-kedai fizikal dah lingkup. Kedai online is probably the next thing. Membolehkan korang jual ke audience yang lebih besar. Kalau korang tahu macam mana nak buat, kalau korang tahu apa kelebihan internet, kelebihan content marketing, kelebihan Google, SEO, semua benda ni korang akan faham kenapa orang nak buat website. So tu benda yang saya nak beritahu untuk orang yang appreciate masa dan dia nak dapatkan website yang bagus dalam masa yang paling cepat. Itu yang kita, kalau nak bagi tahu, itu orang yang kita nak. And soalan Leroy cakap pasal proses tradisionalnya, kita perlu banyak meeting. So dengan Senang Start, involve prosesnya macam ni. Orang akan datang dekat website, orang akan isi borang tu. Daripada borang tu, and then kita akan bagi korang satu survey form ni. Survey form ni macam questionnaire lah, korang kena isi apa requirement korang, apa yang korang nak buat, tik, beberapa soalan untuk kita orang pilih copywriting framework mana yang nak pakai. Lepas tu, bila korang dah submit borang tu, kita akan ambil masa 2-3 hari untuk generatekan preview tu. Sebab kita orang tahu kebanyakan service provider orang dalam industri website ni, dia macam hit and miss. Orang buat, dia tak tahu macam mana end picture tu nampak.
Lepas tu bila agensi tu tunjuk, dia macam tak kena lah. Daripada situ dah start bazir masa. Betulkan. So apa kita buat? Kita buat preview tu terus, and then bila korang nak baru korang bayar. So tu lagi satu kelebihannya. Korang nampak the end result yang korang akan bayar, and dia membolehkan korang untuk dapatkan satu website yang korang tahu, okay, this is what I pay for lah, ni yang aku bayar. So proses dia, kalau nak cakap involvement of the client is satu dekat depan tu waktu korang isi survey, dan bila kita tunjuk preview tu, korang akan bagi tahu this is apa, korang akan bagi tahu okay, maybe tukar colour sikit, tukar ayat ni sikit. So dah tak banyak back and forth, dan kita buat. Bila kita buat, kita ambil 2-3 hari, siap. Proses tu seminggu daripada berbulan-bulan. Korang dapat satu website yang lawa. And kalau korang tanya, lepas tu apa jadi? Website yang kita bagi korang tu, dia ada dashboard dia sendiri. Bukan kita tak guna dashboard third party, di mana macam contoh orang-orang yang dah terbiasa dengan WordPress, korang tahu yang WordPress ni merupakan salah satu dashboard yang korang boleh guna untuk run website korang, and dia memerlukan maintenance tinggi. Korang kena sentiasa make sure semua benda is updated, benda tu lari, benda ni lari, banyak update. So dengan kita orang punya custom dashboard, tak ada masalah benda tu. Korang masuk, okay, aku nak tambah blog post, aku nak tukar sikit pasal produk aku, korang boleh buat tu dengan daripada dashboard. So tu kelebihan dia, dan itulah involvement klien dalam apa proses buat website dengan start. Okey. Menarik. So kiranya memang senang lah. Kerja-kerja memang senang lah kan. Kerja-kerja klien is just jawab soalan, lepas tu dapat preview tadi tu. Lepas tu dari situ okey, maybe betulkan ni dah jalan. Betul. Ataupun preview tu memang cun, okey jalan terus. Betul. So lepas tu tadi Fitri pun cakap pasal dashboard kan. So kita ada macam-macam jenis WordPress, kita ada apa lagi, Voyager. Lepas tu kita ada Senang Start sendiri punya. And then kadang-kadang tu kalau berdasarkan pengalaman, klien ni kadang-kadang dia orang tak ada masa nak belajar macam mana guna dashboard. Especially macam website WordPress apa semua. Jadi sebab Senang Start kita target nak kurangkan masa tu kan. Jadi kepada service provider yang kat luar sana, bila dia orang dah dapat Senang Start ni dan dapat dashboard tu, lama tak masa untuk kita nak study macam mana guna dashboard tu ataupun macam mana? Sebab apa yang kita letak dekat dashboard tu adalah benda-benda yang perlu saja. Dia bukan macam korang pergi dekat kebanyakan dashboard third party luar sana, korang masuk, korang perasan dia banyak gila setting. Untuk orang-orang yang tak biasa dengan benda-benda IT ni, benda tu akan takutkan korang. Korang akan go macam, so apa yang kita bawa adalah, okay, contoh blog website yang korang dapat ada function untuk buat blog dan artikel. Sebab benda tu yang kita tahu adalah satu cara untuk tarik traffic dan bina credibility. Bila korang masuk tu, korang tahu je, okay, kalau aku nak tambah blog ni, butang aku kena tekan. Kita ada team support yang sentiasa boleh jawab soalan anda, guide korang, bagi korang video instruction macam mana nak buat changes, macam mana nak tambah ni, nak tambah tu. So tu yang kita, kelebihan yang kita bawa dengan Senang Start lah. So kira kita kalau perlu ada bagi video tutorial lah. Betul. Lepas tu kan cerita pasal blog ataupun apa nama website pun ada FAQ kan. Kenapa perlu adanya blog untuk service provider? Selalunya yang rata-rata yang ada blog ni selalu yang ada jual produk. Tapi kalau service provider pula macam mana? Dia senang kata, blog ni adalah artikel-artikel yang korang letak dekat lah, contoh konten ni, video ni adalah satu apa kita panggil aset yang mungkin hari ni tak bawa pelanggan, tapi bila korang dah contohnya tiba-tiba korang ditemu bual oleh magazine besar, masuk TV ke apa, korang akan sedar
orang akan start baca semua benda blog tu. And untuk seseorang itu merasa yakin, contoh aku pergi kat website tu, aku suka servis yang kau nak, aku percaya apa yang kau buat, aku dah nampak bukti yang kau dah tolong orang, aku akan baca blog-blog tu untuk meyakinkan aku lagi untuk pull the trigger, untuk okay, let's tempah seperti orang ni. Dan blog-blog ni, sama ada korang sedar ke tak, merupakan salah satu cara untuk bantu push korang punya kedai di website ke carian Google. So kalau korang tak tahu, sekiranya korang dapat make it to the first page of Google, korang akan perasan orang akan start masuk kedai orang tanpa korang paksa, orang dah start masuk. Tu one of the benefit, satu kelebihan bila website korang ni dah searchable. Banyak klien-klien kita orang dah berjaya dapat masuk ke, bila orang search certain keyword, dia orang ada dekat first page. Bila dah ada dekat first page ni, korang akan nampak yang setiap hari ada orang masuk. And bila website korang mudah dipaham, orang tahu apa nak buat, servis yang diberi adalah jelas, korang akan start nampak orang klik button nak book. Dan daripada situ dapatlah benda yang bagi saya, kebanyakan business owner dia nak benda ni. Dia nak predictability. Dia nak supaya dia tahu yang setiap hari ada orang masuk kedai. So benda tu yang buat hati rasa tenang sebagai seorang business owner. Kita tahu sebab kita business owner, leads biasa ada, dan tu kelebihan blog lah. I mean, nanti dalam video-video yang akan datang kita akan release macam kenapa framework ni, kenapa kita design macam tu, kenapa kita buat dia macam tu, apa kesalahan-kesalahan yang boleh merosakkan conversion. So tu value yang kita try bawa to the market untuk educate orang-orang pasal website, untuk educate orang-orang pasal benda-benda yang boleh, yalah macam Fitri cakap tadi, merosakkan conversion, merosakkan kemungkinan untuk seseorang itu membeli di website korang. So kalau korang nak tengok contoh-contoh website kita dah buat, pergi dekat website, senang start, just type senang start, korang akan nampak website tu dekat atas sekali, klik kat situ, ada satu button yang tulis lihat contoh website kita telah buat. Korang klik tu, korang tengoklah website-website yang korang pernah buat. So betul. Apa lagi soalan korang? Soalan terakhir, jom. Soalan terakhir. Okey, saya rasa soalan ni memang untuk soalan yang bantu kita dan bantu orang di luar sana, klien-klien semua. Bila akan deal dengan senang start lah. Jadi contoh kalau saya nak dapat yang senang start, korang semua dah ada sedia copywriting framework, design framework apa semua kan. Jadi dari bahagian side client, apa je yang kita orang boleh prepare nak mudahkan lagi benda ni, so that nanti tak perlu pening kepala lah, duk tanya WhatsApp call apa semua, lepas tu tunggu lambat reply pula. Kan? So yang korang perlu prepare, bawa diri. Bawa business korang, sebab bila kita run survey tu, kita akan tanya benda-benda berkaitan dengan kenapa servis korang, apa kelebihan, apa masalah yang korang try selesaikan. And benda-benda ni akan memulakan korang untuk fikir sikit. Kadang-kadang bila kita buat servis, kita tak tahu apa sebenarnya masalah yang kita selesaikan. Contoh senang start, masalah yang kita selesaikan adalah masalah masa. Kita nak tolong servis provider jimat masa bila buat website. So untuk korang, benda yang nak prepare sebelum dapat kat website adalah benda-benda tu. Apa yang aku try selesaikan. Kalau nak, korang komen kat bawah soalan-soalan tu, nanti kita orang akan release soalan-soalan yang tu. Contoh apa yang soalan-soalan yang korang kena fikirkan sebelum korang datang ke kita untuk mempercepatkan proses tu. So, tu yang korang perlu bawa. Okey, memang mudah lah. Dan InsyaAllah. Tu yang cuba bawa. Okey. Jadi nampak gayanya kita dah sampai ke penghujung untuk introduction lah untuk Senang Start ni. Jadi Fitri sebagai founder Senang Start yang dah ada pengalaman dengan buat website apa semua ni, apa
ada sebarang nasihat tak kepada yang di luar sana yang akan tengok video ni nanti? So, kalau korang terfikir nak dapatkan website, soalan pertama yang saya akan tanya adalah apa business intention, apa niat korang untuk dapatkan website. Sebab kebanyakannya memang korang akan nampak semua guru-guru online kat luar sana, benda pertama korang kena buat, dapatkan website. Tapi tak pernah banyak orang tanya kenapa nak dapatkan website. So ada beberapa sebab. Satu, untuk korang embark digital marketing. Digital marketing ni ialah online marketing. Jikalau korang nak buat online marketing, bila dah ada website tu, lagi senang untuk orang daripada social media untuk buat sesuatu yang korang nak dekat website. Sebab korang kena tahu, aset-aset yang korang bina kat social media ni satu hari boleh hilang. Tapi aset-aset yang korang bina dekat website, aset tu korang punya. Dekat website, contoh barang yang korang post kat Facebook adalah hak milik Facebook. Satu hari Facebook boleh tutup, hilang semua tu. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau korang nak luaskan pasaran korang. So, kedai fizikal, yang susahnya adalah pelanggan tu just restricted. Pelanggan tu adalah, contoh, kalau korang buka kedai dekat Bangi, pelanggan korang kemungkinannya kebanyakan datang daripada Bangi. Kalau dengan online, korang boleh luaskan servis korang, dapatkan lebih banyak franchisee ke, agent ke, distributor ke. Dan dengan website yang cantik, yang nampak profesional, sangat mudah untuk korang convince partner-partner untuk jadi partner korang, jadi distributor korang. So benda-benda tu yang membolehkan korang expand your market. So ni service provider is what we call lah. Benda kita bantu dia orang macam expand on the B2B side. Macam mana korang nak recruit more partner, macam mana korang expand. So tu yang Fitri nak bagi tahu lah. Kalau sekadar dapatkan website sebab semua orang dapatkan website, korang akan rasa website tu akan jadi satu investment yang rugi. Sebab korang tak tahu, bila dah dapat website tu apa nak buat. Tapi jika kalau korang pergi yang kita orang obviously akan tanya korang soalan-soalan benda tu. Dan kita tahu, kalau korang tak tahu, dia akan consult. Kalau kita sure yang korang memang tak ada plan, macam tak tahu apa nak buat lepas dapatkan website tu, kita tak akan cadangkanlah untuk dapatkan website. Sebab dia akan jadi satu cost yang tak bawa apa-apa return ke business. So, itu sahaja. Okay, so korang nampak kucing lari-lari di belakang. Kucing nanti kucing tu lah yang akan sekali-sekali dengan buat website semua apa semua. So macam tu lah. So apa tadi poin yang menarik tadi yang Fitri cakap tadi satu, kita nak luaskan pasaran. Kedua, website tu adalah hak milik kita. Macam Fitri cakap, kalau kita dah push betul-betul dekat Facebook, tiba-tiba Facebook tutup ke, Mark Zuckerberg kena saman ke apa ke, hilang semua, hilanglah bisnes. Jadi itulah pentingnya website, kan? Dan cerita pasal luaskan pasaran tadi, kedai fizikal memang dekat satu area. Tapi kalau ada website tu, seluas mana Google tu, seluas tu lah pasaran kita, kan? Betul. Google tu memang luas, tak boleh bayang lah. Memang Google lah senang cerita. Okay, so jadi terima kasih kepada Fitri kerana meluangkan masa dengan kita. Saya harap korang yang tengok video ni dapat bukan mukadimah, mendapat isi-isi yang cun, yang membantu korang untuk nak buat website ke apa ke, nak dapatkan nak grow business online apa semua. So jadi kalau korang semua ada apa-apa soalan, kita akan drop kita punya contact detail ataupun kita punya Instagram punya account. So korang bolehlah follow kita dekat Senang Start, dekat dalam YouTube, bolehlah komen, boleh bertanya apa semua. Kita orang sedia untuk menyenangkan kerja korang dan menjawab semua soalan yang meresahkan jiwa anda semua. Jadi yes, itu sajalah untuk hari ini. Thank you semua. Assalamualaikum. Thanks Fitri. Bye. Waalaikumsalam.